Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Muhammad Rifdi Syahmi bin Muhammad Rizal 145712. Saya Munira Aisyah binti Mia Roslan 149935. Saya Dila Hania binti Kariniza dan nombor matrik saya adalah 146786. Soalan kami pada hari ini adalah, wajarkah membeli makanan dan minuman di kedai orang bukan Islam? Makanan dan minuman sememangnya adalah satu keperluan dalam kehidupan manusia untuk kehidupan pada hari esok. Sememangnya tak ada larangan kepada orang Islam untuk memakan makanan yang dimasak orang kafir ataupun munafik, selama mana ia tidak melibatkan makanan yang haram seperti daging khinzir ataupun arak dan binatang yang disembelih bukan daripada kalangan orang Islam dan ahli kitab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan baik terdapat di muka bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Terima kasih saudara Rifdi atas penerangan tadi. Setiap yang berlaku ada kebaikan dan keburukannya. Jadi saya akan menerangkan kebaikan bagi soalan kami. Setiap manusia memerlukan makanan dan minuman untuk terus hidup dan kekal bertenaga. Di sini saya akan bagikan satu contoh. Ali merupakan seorang pemuda yang berhijrah ke Brazil atas urusan kerja. Untuk makluman semua, Brazil merupakan sebuah negara yang penduduk Islamnya ialah minoriti. Di sini dapat kita lihat Ali mempunyai kesukaran untuk mencari makanan dan minuman di Brazil. Oleh itu, Ali boleh makan dan minum di kedai orang bukan Islam, tetapi dengan bersyarat. Syaratnya ialah Ali perlu memastikan dari mana sumber makanan tersebut. Kedua, Ali perlu tahu cara makanan tersebut diproses. Dan ketiga, persekitaran kedai makanan tersebut. Saya akan terangkan 3 syarat yang saya sebutkan sebentar tadi. Syarat pertama, dari mana sumber makanan tersebut. Ali perlu memastikan sumber makanan tersebut bukanlah dari sumber yang haram, iaitu daging babi ataupun dimasak dengan menggunakan arak. Di sini dapat kita lihat daripada firman Allah yang bermaksud, dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik. Surah Al-Ma'idah ayat 88. Sebagai contoh, makanan berasaskan sumber daging. Ali perlu memastikan makanan daging tersebut daripada sumber yang halal, iaitu daging lembu atau daging kambing. Daging-daging tersebut juga perlu disembelih mengikut cara Islam. Sekiranya penyembelihan bukan dilakukan oleh orang Islam, penyembelihan juga boleh dilakukan oleh ahli kitab. Contoh lain ialah makanan laut. Ali perlu memastikan makanan laut itu tidak dimasak dengan menggunakan arak. Syarat kedua ialah cara makanan tersebut diproses. Ali perlu meminta pihak kedai untuk menggunakan peralatan masak seperti kuali, sudik, gelas, pinggan yang baru yang belum digunakan dan belum bercampur dengan benda haram. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW berkaitan perkara ini. Abu Sa'labah meriwayatkan bahawa beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Kami berjiran dengan ahli kitab. Mereka memasak daging babi dalam periuk dan mereka minum arak dalam cawan. Maka apa hukum menggunakan periuk dan cawan itu?" Jawab Rasulullah SAW, "Jika kamu mempunyai periuk dan bekas lain, maka makan dan minumlah menggunakan bekas lain itu. Tetapi jika kamu tiada bekas lain, maka basuhlah bekas yang digunakan untuk najis itu dengan air. Kemudian kamu makan dan minumlah menggunakannya." Hadis tersebut direkodkan oleh Imam Abu Daud. Dan syarat ketiga ialah persekitaran kedai yang bersih. Ali perlu pastikan persekitaran kedai itu bersih. Tidak ada benda haram berdekatan seperti botol arak yang diletakkan bersepah atau berselerak di luar atau di belakang kedai. Seterusnya, saudari Dalila akan menyambung pembentangan kami ini. Bahagian pembentangan saya ini adalah kisah membeli makanan atau minuman di kedai orang bukan Islam. Kisah yang pertama dia adalah
doa kita tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak mak berdoa kalau kita makan atau minum benda haram? Yang kedua adalah kita hilang keberkatan dalam hidup. Hidup tak bahagia, hati tak tenang. Yang ketiga adalah hati kita menjadi keras. Menurut hadis riwayat Bukhari, ketahuilah bahawa dalam tubuh badan ada seketul daging yang apabila baik, niscaya baiklah seluruh tubuh badan, dan apabila ia rosak, niscaya rosaklah seluruh tubuh badan. Saya akan memberikan contoh bagi pembentangan saudari Dalila. Contohnya ialah negara Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, negara Malaysia merupakan sebuah negara di mana majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Oleh itu, tidak seharusnya orang Islam berbuat demikian kerana ia boleh menyebabkan fitnah sesama Islam. Kesimpulannya adalah wajar makan makanan di kedai orang bukan Islam sekiranya penduduk Muslim dalam sesebuah negara seperti di Brazil adalah minoriti. Manakala adalah tidak wajar sekiranya memakan makanan di kedai orang bukan Islam sekiranya penduduk Muslim dalam sesebuah negara seperti di Malaysia adalah majoriti. Adalah afdal makanan kita oleh itu adalah di masa orang bertakwa dan disediakan dengan penuh takwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda dengan memberi peringatan kepada umatnya, janganlah kamu berkawan melainkan orang yang beriman, dan jangan biarkan makananmu dimakan melainkan orang yang bertakwa. Hadis diriwayat Abu Daud. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.